Assalamualaikum, jumpa lagi di Sembang-Sembang ESMB bersama saya Aimi Aziz, di mana kita bincangkan topik-topik mengenai pelaburan dan macam mana nak menguruskan kewangan untuk mengatur belanjawan sendiri dan juga belanjawan keluarga. Hari ini kita bawakan tajuk tabung pendidikan. Nak labur ke? Nak pinjam? Yang mana lagi baik? Mari kita tanyakan tetamu jemputan hari ini, Puan Farizan Kamaluddin, Pengurus Kanan dari Jabatan Pengurusan Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Terima kasih Puan Farizan. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, Aimi. Terima kasih Farizan sudi bersama kita hari ini. Ya, sama-sama. Saya pun ucapkan terima kasih kerana menjemput. Itulah topik kita hari ini Farizan. Ya. Kita sebagai ibu bapa memang tanggungjawab membesarkan anak-anak, memberi pendidikan kepada anak-anak. Macam mana kita nak menyediakan tabungan pendidikan supaya kita dapat membantu anak-anak dan jangan anak-anak nanti terbeban bila nak melanjutkan pelajaran, kena bayar sendiri kos pendidikan tu atau kena mengambil pinjaman. Macam mana peranan kita sebenarnya, Farizan? Betul cakap Aimi itu ya. Sebenarnya pendidikan memang sangat penting dalam keluarga ya, dan dia juga melibatkan kos yang tinggi ya untuk menghantar anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik. Kita belajar ya, kita tengok daripada pengalaman sekarang ya, golongan muda sekarang ya. Sebenarnya dia tak sama dengan generasi saya lah. Saya bandingkan diri saya zaman dulu ya. Zaman saya, generasi saya, mak ayah saya, mereka boleh hantar kita belajar, masa tu kos pun tak berapa tinggi. Dan bila saya habis belajar, saya boleh mengumpul aset sebelum saya kumpul liability. Maksudnya, saya keluar, saya boleh ada simpanan ya untuk jadi deposit rumah, deposit kereta. Kemudian baru saya ambil pinjaman. Tapi golongan sekarang, dia lain. Mereka belum pun mereka habis pengajian, tak tamat pengajian lagi pun, tapi mereka dah kumpul hutang. So liability tu dah ada. So bila ada liability, bila masa mereka boleh kumpul aset? Betul. Bila masa mereka boleh menyimpan untuk melabur. Jadi itulah masalah generasi muda sekarang. Jadi saya rasa memang ibu bapa kena main peranan dari awal. Macam mana kita nak meringankan beban anak-anak kita ni, so bila dia habis pengajian ataupun bila dia nak memulakan kehidupan, dia tidak dibebani dengan hutang. Ya. Jadi memang sangat perlu ibu bapa membantu untuk menyediakan tabungan pendidikan untuk anak-anak. Itulah sebab inilah sekarang ni keadaan ekonomi, keadaan hidup pun makin susah. Segala kos dah naik kan Farizan kan? Tapi bila kita sebagai ibu bapa, memang tanggungjawab kita lah kan. Macam bila dapat gaji je bulan-bulan tu, ni untuk pendidikan anak-anak. Tapi bila kita asyik melabur je pula, kadang-kadang mungkin ke anak kata, alah kedekutnya lah mak tu. Kan asyik-asyik dia melabur, sedangkan kita buat untuk kebaikan dia sendiri. Jadi macam mana kita nak seimbangkan lah. Mana kita nak melabur untuk anak-anak, tapi mana yang kita janganlah sampai menidakkan pula keinginan anak-anak. Apa pandangan Farizan? Saya percaya ya, asas pada keharmonian sesebuah keluarga tu adalah pengetahuan mereka ataupun cara mereka mengurus keuangan mereka untuk kesejahteraan keluarga dia ya. Jadi berhubung dengan pendidikan ya, dia berbeza dengan perbelanjaan lain. Dia satu benda yang panjang kan. Kita sebenarnya boleh ambil peluang ya. Kita boleh menyimpan seawal yang mungkin dan seberapa banyak ataupun seberapa banyak kita mampu untuk anak-anak. Sebab dia mengambil masa 18 ke 19 tahun. Kita boleh menyimpan daripada dia lahir setahun ke macam tu sehingga umur dia 18 tahun. So atau sebab dia kan habis 19 tahun kan. Dia boleh menyimpan. Saya bagi contoh, kalau kita menyimpan sedikit-sedikit kan, kalau RM30 sebulan disimpan selama 18 tahun dengan andaian lah ya, pulangan ataupun faedah lebih kurang 4% setahun. Pada dia umur 18 tahun, 19 tahun, kita dah ada lebih kurang 9,000 untuk mereka. Jadi sekurang-kurangnya yuran pengajian dia tahun pertama ke apa dah boleh, dah ada wangnya. Tapi petua untuk mendidik ni, bab kata Aimi tadi, kadang-kadang anak tak faham ke apa kan, kita mesti jadikan budaya dalam keluarga kita menabung. Jadi
ajar anak-anak kita, libatkan dia orang tu dari kecil. Biar dia sendiri simpan duit, biar dia nampak mana duit tu pergi. Ini untuk tabung pendidikan dia, ini untuk dana kecemasan, ini untuk keperluan apa-apa kan, apa Jangan benda semua dia mak nak. bapak je Jadi lah, ya, kan? kita kena buat biar dia nampak. Bila dia nampak, dia akan hargai benda tu. Jadi dia takkan rasa kita perlu pergi makan McD, kita kena ingat kan kita dah guna duit tu untuk menabung, untuk pendidikan. Jadi dia akan faham ya. Jadi kena ada cara, kena ada pendekatan untuk mendidik anak-anak kita dan diri kita menabung seawal mungkin untuk pendidikan mereka. Jadi biar anak-anak tu sedar dari awal dan kita pun sebagai ibu bapa bila dapat bayi tu selalunya gembiralah, beli baju barulah, bilik baru bayi semua. Tapi kita jangan lupa mula menabung. Farizan ya, betul. untuk anak-anak tu adalah 18 tahun kita menabung ya. Tapi itulah mungkin ada di luar sana yang rasakan kalau saya hanya mampu menabung RM10 je, takat RM10 sebulan, apalah sangat. Dapat ke membantu untuk bina tabungan pendidikan tu? Dekat mana nak melabur RM10 sebulan tu? Ada ke lagi tempatnya? Macam mana Farizan? Sebenarnya banyak tempat nak dilaburkan ni. Kalau paling mudah dengan orang, kalau kita orang Melayu ni paling dekat dengan kita lah, Amanah Sahabat Mitra, ASB tu ada. So kalau dah tak tahu sangat nak cari mana RM10 tempat, kan? ya RM10 boleh. RM10. Saya percaya ASB kita boleh letak RM10, RM20 ikut kemampuan. Dapat lagi duit raya, dapat lagi bonus ke apa-apa, boleh tambah. Ya, kita tambah sikit-sikit. Jadi yang penting konsisten. Menyimpan dari awal, ikut kemampuan dan jangan usik duit itu, jangan dikeluarkan. Jangan usik. Kalau usik simpan setahun lepas tu keluar balik memang tak jadilah. Betul. Itulah dia, bila kita katakan macam tu, kita sebagai ibu bapa kita bina tabungan. Kita ajak anak-anak sama. Kalau ada tabung, ini untuk awak masuk universiti. Awak pun kenalah duit raya dapat sikit masuk kan. Hari jadi ke apa hadiah masuk. Mak dengan ayah dapat bonus sikit masuk. Jadi kita dah tahu tabungan pendidikan. Selain daripada kita bina tabungan tu, adakah tempat lain misalnya KWSP ada kemudahan untuk pendidikan macam mana? Ya, betul tu. Kita dah ada tadi 9,000 contohlah ni ya. Dah ada dah 9,000 untuk pengajian. Sebahagian lagi kita boleh keluarkan dari simpanan KWSP, mak ayah dia kalau dia ada kemudahannya untuk kan? membantu pembiayaan pendidikan untuk anak dia. Memang ada. Memang ada. So dah ada. Jadi kalau misalnya tak cukup lagi kan, dah tak ada semua dah duitnya, barulah kita fikirkan cara lain untuk membiayai pengajian. Itu pun kalau dia tak dapat beasiswa, dia tak ada dapat pinjaman yayasan ke apa yang, sebab bila nak mengambil pinjaman, you tengok juga. Ada orang bagi soft loan, loan yang interest rendah, faedah rendah. Kena buat survey lah, buat soal selidik jugalah nak tengok tempat-tempat tu. Jadi makna katalah Farizan taklah salah kalau perlu membuat pinjaman pendidikan, tak salah, masih boleh tapi macam mana nasihat Farizan lah, macam mana nak buat pinjaman pendidikan yang tidak membebankan kita? Pengajian pendidikan ni sebenarnya dia perlukan perancangan juga. Satu, kena rancang untuk bila ni dah habis umur 18 tahun. Kena tengoklah kelayakan anak kita, kemampuan anak kita. Lepas tu kos-kos pengajian dia nak ambil tu. Jangan dah mengikut orang. Nak ambil doktorate lah, nak ambil inilah. Tapi akhirnya awak tak mampu, tak cukup. Cari kos-kos yang menepati minat, yang bersesuai dengan keupayaan dia dan sumber kewangan dia. Mungkin tak perlu mahal sangat ke apa. Ada banyak tempat. Ada awam, ada swasta kan. So, ada banyak tempat kita boleh pergi. Rancang. Pengajian pendidikan ni kita perlu rancang. Kita kena tengok sumber kewangan. Dan kena ada tadi tabungan dari awal. Dari dia umur setahun lagi tu kita dah siapkan untuk dia. Itu maknanya perancangan awal kan Farizan? Jadi secara ringkasnya nak minta Farizan bagi apa nasihat untuk para ibu bapa nak membina tabungan pendidikan untuk anak-anak? Ya, sebenarnya tanggungjawab ibu bapa menyediakan pendidikan anak-anak, simpan, tabungkan untuk anak-anak ni seawal yang mungkin, sebanyak yang mampu. Bila ada kemampuan yang lebih, kita boleh tambah. Jadikan budaya menabung. Terapkan budaya menabung di kalangan anak-anak kita tu dari kecil lagi. Dan kemudian bila memilih pengajian, carilah pengajian yang dia mampu, sesuai dengan jiwa dia,
sesuai dengan keadaan semasa juga pun. Betul, ya. okey. Mari sama-sama kita amalkan nasihat Puan Farizan macam mana kita nak bina tabungan pendidikan supaya kita dapat membantu anak-anak melanjutkan pelajaran tanpa perlu membebankan mereka, Puan Farizan, ya. Ya, betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Farizan sudi bersama kita hari ini dengan topik tabungan pendidikan, dan terima kasih kepada anda yang terus bersama kami. Jangan lupa tonton episod seterusnya dengan topik lain mengenai pengurusan kewangan dan macam mana kita nak merancang belanjawan kita seterusnya. Bukan sembang sebarang sembang, ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi tau bersama saya Aimi Aziz. Terima kasih dan Assalamualaikum.